A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala as-siyami tariqatan lil muttaqin wa wa'adahum bil jannati na'im. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yunina sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu keluangan kepada kita, diberikan satu kelapangan pada kita daripada keberkatan masa. Hari demi hari, masa ini dianggap sebagai satu benda yang cukup bernilai bagi orang yang beriman. Masa bila dia berjalan, dia tak berulang dah. Masa itulah usia kita. Keberkatan masa itu adalah bagaimana kita mengisi ruang-ruang kehidupan kita untuk beramal soleh. Itulah keberkatan masa. Tapi kalau masa itu dibuang begitu saja, tambah-tambah kita berada dalam lingkungan Ramadan Al-Mubarak yang dilipat kali gandakan segala amalan, kita tak gunakan amalan untuk beramal dalam bulan Ramadan, maka tiada keberkatan masa pada kita. Apa itu keberkatan? Keberkatan adalah rasa luang hati, ruang hati yang kita rasa senang, selesa dengan keadaan yang baik. Itulah keberkatan. Yang kita boleh buat satu benda untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkat. Berkat ada kereta, kereta tu boleh mampu bawa kita ke tempat yang baik-baik. Tuntut ilmu, ke masjid, pergi kerja. Pakaian yang berkat adalah pakaian yang kita suka pakai ketika kita beribadah. Ada orang dia pakai baju yang dia beli, jubah yang dia beli masa dia pergi umrah 20 tahun dulu, dia suka lagi pakai walaupun nampak macam nak terkoyak dah. Dia suka pakai, dia seronok sebab kenangan. Itulah barakah. Makanan yang barakah adalah makanan yang dia suka makan dan yang dia boleh habis makanan tersebut dan disentuh oleh tangan yang banyak, di share. Itu barakat. Itu barakah. Harta yang barakah, duit yang barakah, dengan duit tu tadi boleh menyebabkan dia tunduk patuh pada Allah. Tapi dengan duit tadi, harta dia tadi boleh menyebabkan dia melakukan kemaksiatan, dia tak suka buat ibadah, tu tak ada keberkatan. Simple ya kalau kita nak tahu keberkatan tu apa dia. Muslimin yang dirahmati Allah, semua tu kita nak tahu dengan apa? Dengan ilmu. So saya nak sambung balik dalam perbincangan kitab kita, Tashwiq ila huduril majalisil ilm, karangan sahabat saya Syekh Aminuddin Abdul Rahim, ahli jawatan kuasa Majlis Fatwa Negeri Kedah. Kitab pertama mula-mula dia karang. Saya nak sambung balik, apa maksud tashwiq? Maksudnya menimbulkan rasa rindu untuk menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu. Macam mana kita nak up
perasaan kita untuk selalu berada dalam majlis ilmu. Tak seronok pun, pergi mengantuk ya. Orang yang rasa mengantuk sebab dia mai bukan nak tadah isi, dia mai hanya mengisi ruang-ruang dia saja. Tapi kalau dia mai nak tadah isi, dia akan tahu ada ruang-ruang di sebalik kata-kata itu ada isi. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, macam mana nak mendatangkan rasa rindu? Kalau kita sebut yang dulu-dulu, ada yang disebut oleh Syekh, orang yang menuntut ilmu akan senang masuk syurga. Lepas tu dengan ilmu juga kita boleh tahu yang mana sah, yang mana batal amalan kita. Sebab benda ni berkait dengan masa. Buat apa benda yang membatalkan? Pasal apa buat benda yang membatalkan? Sebab tak ada ilmu. Seterusnya, orang yang tidak menuntut ilmu ni dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala cukup benci dengan orang yang tak ada ilmu ni. Jadi pak turut. Orang buat, dia buat. Orang tak buat, dia tak buat. Dia duduk tunggu turut orang saja. Ilmu dia duduk dengan orang. Lepas tu, hari-hari yang berlalu, usia kita tanpa menambah ilmu, tiada keberkatan pada masa dan usia. Orang yang nak tahu umur dia tu ada keberkatan naik daripada 40, 41, 42. Ni bukan D 42, D ni dah. Yang ni umur kita tu, dia masuk siri 4, siri 5. Nak tahu siri 4, siri 5 berkat tak berkat umur kita, mana kita duduk? Kalau umur kita dah 5 siri, tapi tempat kita duk main bola lagi, 5 siri, kerja duk menyembang di kedai kopi lagi, 5 siri, tu saya kata 5 lah, 4 dah je lah, 4 siri, duk bergaul dengan orang-orang roplah lagi, tak ada keberkatan langsung usia kita. Nak tahu ada berkat tak berkat, dia boleh berimpun di majlis ilmu, tempat orang-orang soleh, tempat yang boleh mendatangkan satu rasa pada dia, iaitu rasa rindu pada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, hati yang tidak diberikan ilmu dan hikmah akan mati. Kalau tak ada, ini hak yang last kita bincang satu ketika dahulu bulan lepas. Yang keenam, kita masuk hari ni. Orang yang tidak mendengar dan memikirkan ilmu, dia akan menyesal hari akhirat. Dia pergi majlis ilmu, dia dengar satu ilmu, dia balik duduk saja, dia tak beramai pun, dia akan menyesal. Dia mai dah, dia dapat dah amalan tersebut, tapi dia balik duduk buat tak apa saja, dia tak beramai pun, dia akan menyesal. Sekejap lagi saya akan buka kitab ni pula, amalan mengangkat darjat. Adinda saya Syekh Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, kita bincang bab qiyamul lail, tahajud dan sebagainya kalau ada masalah. Okey, baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata Allah, penghuni neraka akan berkata, dalam Quran sebut. Apa penghuni neraka kata? Dengar elok-elok, sekali lagi kita kaitkan dengan diri kita. Sekiranya kami mendengar atau memikirkan, dengar, pi duduk, pi dengar, dan kami fikirkan. Lepas dengar tadi, fikir peringatan itu, kata ahli neraka, nescaya tidaklah kami termasuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Ada orang dia tahu kata ilmu tu wajib atas dia, ada orang dia tahu kata tu haram, ada orang dia tahu kata tu sunat. Sunat ni adalah penambahan, wajib itu adalah ketetapan, haram itu jangan duk langgar. Senang, simple. Tapi dalam duk tahu kata buka aurat tu haram, dia duk free hair juga.
duk pakai lok pendek juga. Dia tahu. Sebab apa? Sebab dia tak memikirkan. Inilah ahli neraka esok. Dia tahu kata puasa tu wajib. Dia tahu. Dia tahu. Tapi dia tak memikirkan. Orang yang memikirkan, dia akan buat. Sebab apa? Bukan takat saja ketetapan, maktub. Kutiba alaikumus siyam. Maktub tu maksudnya letak atas kepala kita. Taklif atas kita kena buat. Tu wajib. Dia tahu. Tapi dia tak mau buat. Pasal apa dia tak mau buat? Dia tak mau fikirkan sebab apa dia kena buat benda tu. Tu nama kewajipan. Kalau dia tak mau fikir, dia takkan rasa. Bila dia takkan rasa, dia takkan buat. Orang yang memikir, dia akan rasa. Dia dengar kata satu hukum, dia fikir, pasal apa aku kena puasa? Maka dia berfikir, mencari dan mencari dan mencari dan mencari. Cari apa? Ilmu dan rasa. Hidup kita ada dua. Satu, hidupan. Yang nama hakikat kehidupan ni ada dua. Satu jasad, satu roh. Jangan duk lari benda ni. Fikir. Yang nama jasad, dia ada undang-undang tubuh dia. Nama dia syariat. Syariat ada 4. Lari salah satu, kita tak ikut syariat yang betul. Syariat yang pertama, nama dia ibadat. Yang kedua, muamalat. Munakahat, jinayat. Ibadat. Macam mana cara kita nak ibadat? Nak buat ibadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata tidaklah aku. Allah pakai nama aku, tak pakai nama kami. Pasal apa? Nak mengkhususkan bahawa ibadat tu kerana dia. Jin dan manusia kena ibadah. Maka bila kita kata nama, kita kena buat satu benda kerana Allah. Hak tu hak Allah. Maka ibadat kita tadi kena kerana Allah, tidak boleh kerana manusia. Kalau kerana manusia itu syirik. Contoh, mai mengaji supaya orang kata kita rajin, yang tu riak. Baca Quran bagi derah, bagi orang dengar, iaitu sum'ah, adik-beradik riak. Tapi kalau dia faham ilmu, dia baca bagi derah, dia baca bagi sedap, tapi dia bukan tujuan nak tunjuk ke orang, bukan nak bagi orang dengar. Yang ni orang faham. Dia main mengaji sebab dia rasa dia jahil dan dia nak cari ilmu, bukan kerana orang, bukan kerana tuah orang. Tahu tuah orang, kawan ajak dia pergi, kawan tak ajak dia tak pergi. Tak, kerana Allah Ta'ala. Yang ni orang faham ilmu. Dalam hal apa pun ibadah yang kita buat, ibadah ada dua. Satu, ibadah khusus, ibadah umum. Ibadah umum ni dipanggil amal soleh. Kita nak kayuh gerek, kayuh lah. Tapi dia ada syariat dia. Jangan duk kayuh gerek time orang nak mayang. Lepas sok tu tadi, dia keluar dah kayuh gerek. Subuh ke haram. Bila nak mayang subuh, memang tak ada kayuh. Dia kata dia nak pergi Cenang. Daripada sini pergi Cenang, subuh dah nak patah balik ke Harui. Nak mayang. Mayang gena kalau tersembuai Angry Bird. Tapi kalau kita faham syariat dalam bab apa dia? Bab jinayat. Dia semua duk terimpun dalam 4 benda. Ada orang dia pulun ibadah, tapi dalam bab munakahat dia tak tahuan halal. Hak anak isteri dia tak faham. Hak jinayah. Jinayah ni berhubung dengan kait dengan orang. Tu maksud jinayat. Bila dia ada masalah dengan orang, dia masuk bab jinayah. Tak tutup aurat, jinayat. Pak Long ni, dia nak pergi mayang, bagus dah duk jaga Allah, 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 zikir macam-macam dah ni. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil duk berjalan nak pergi masjid, tak nampak ada orang pakai Bukit Tekuh pun ada, Gunung Raya pun ada, dengan bumper. Hilang terus astaghfirullah, astaghfirullah. Yang naik alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kerana kita yang tak tutup aurat ni jinayah. Jinayat menyebabkan berapa ribu biji mata yang jatuh hati dia daripada mengingati Allah lebih kepada mengingati dunia.
Itu sebab tuan-tuan, puan-puan, kak-kak, orang perempuan pada asal dia tak bagi pi kubur. Pasal itu lepas daripada hadis widak pula, khutbah widak Nabi khutbah, Nabi kata perempuan lepas tu boleh pi, tapi dengan syarat. Pasal apa yang perempuan tak digalakkan pi? Itu saya katakan tak digalakkan. Sebab apa? Sebab perempuan tu dunia. Dalam duk tanggung mayat ni, dalam duk bawa mayat ni, duk ingat mati dah, mati, duk ingat mati. Buk turun mayat tu duk ingat mati. Esok aku nak duk tang ni lah, apa semua. Panggung, tengok Allah dengan bibir merah, dengan pakai baju ketat. Hilang ingat mati. Duk teringat nak tambah lagi. Tu sebab perempuan tak digalakkan pi. Tapi kalau dia ikut syarat terma dia, silakan. Tu kalau kata dia tu dalam edah, tak boleh. Pi pakai la ilaha illallah. Ingat nak pi Sandy Beach pula dah. Ingat nak pi pantai kah? Konon-kononnya apa, jubah muslimah, likra dan sebagainya, melekat. Baca talqin pun tak betul dah. Apabila datang kepada kamu dua orang malaikat, duk nampak angin duk tolak hembuih mai pula dengan bau wangi pula mai, habis dah. Tak ada langsung pun ibrah kematian tu pada kita. Tu sebab. Okey, sebab apa perempuan tak digalakkan? Sebab apa? Sebab perempuan tu zinatul hayah. Dia tu perhiasan kehidupan kita. Ada dia ceria, ada dia lingkup, ada dia syurga. Sebab melahirkan keturunan anak Adam perempuan. Tapi jaga, ada part-part tubuh perempuan yang boleh menyebabkan hati kita di neraka. Tu sudah duk kilah bagi kata kena kat kita juga. Tak boleh, sebab dalam hukum syariat bab jinayat ni, aurat ni termasuk. Sebab dia telah menjatuhkan hati orang lain daripada ingat Allah kepada ingat dunia ciptaan yang sementara ni. Besak ni apa semua. Allah wassalli ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni kita bulan puasa. Dulu masa sebelum PKP, tuan-tuan tengok bazar Ramadan macam mana. Hak mai duk beli. Hak tersentuh belakang kita, Bukit Tekuh. Lalu ke belakang kita, Allah, payah dah puasa aku. Puasa ni tuan-tuan, okey, kita pergi tentang puasa. Puasa ni maksud dia tahan. Bila kata tahan, kalau tak mampu tahan, jangan duk terbiang pi. Kalau duk pi juga, saya lagi tak tahan. Tahan apa? Tahan segala yang berkait dengan dunia. Nak senang faham, korek hidung. Batai tak? Tak batai pun, kalau takat nak repair gitu. Tapi korek sampai perangkat biji mata macam seronok. Nikmat tak? Nikmat dunia. Faham je lah. Korek telinga, takat korek sikit tak apa. Tapi korek sampai dia ambil apa dia, pokok daun tu, dia kepak, gelintir-gelintir, tarik sampai naik bulu kan. Siapa tahu bila naik bulu tu dia jolok. Sampai naik biji mata, kening-kening naik jadi derok. Nikmat tak? Nikmat. Tu dunia. Apa yang dikaitkan dengan dunia, bila kita puasa, yang dikatakan puasa khawasul khas, dia tak boleh kait dengan dunia. Sehingga melibatkan perempuan, isteri kita pun kita tengok dengan syahwat pun, habis dah. Cuma tak batai saja. Makruh tu apa dia? Tinggalkan, tu masuk makruh. Tengok dengan kelazatan dunia, maka ada masalah pada puasa kita. Simple lah nak faham puasa tu. Pasal apa? Pasal kita ada ilmu, kita faham. Tengok handphone tak salah pun handphone, tapi sekali lalu ada story. Hak awal kepala lagi story. Bergerak lah tu sambil berjalan kena angin pantai. Dia friend kita, dia lalu kot kat kita ke? Haram.
Dia hidup pula tu. Bini orang tu. Lelah malas nak tengok. Tak tengok, tak tahu cerita. Sampai kampung sendiri terbakar malam pondok Pozi. Apa dia, sahabat saya Ustaz Zanusi. Kalau tak tengok, pakai tak tahu cerita. Bila dah tengok, dia lalu story. Muslimin yang dirahmati Allah, itu yang dikatakan akhir zaman ni, fitnah ni merata-rata. So bagi orang yang dia boleh kontrol tambah perempuan, dia boleh kontrol, dia faham syariat, dia panggil undang-undang tubuh. Syariat ada 4 tu tadi. Maka kerana dia selamat semua orang yang beriman daripada ingat Allah, terus ingat Allah, tanpa ingat dunia dengan tubuh badan dia, segak dia dan sebagainya, dialah orang yang paling solehah. Simple ya. Tu puasa, dia kena ada ilmu. Sebab apa ilmu? Kalau tidak, dia jadi sia-sia dan boleh kita disumbat ke neraka. Sebab kita ada ilmu, kita tahu kata benda tu wajib, pasal apa tak buat. 5 sebab tidak akan langkah kaki anak Adam kalau ditanya perkara ni. Yang terakhir, yang kelima, kata Nabi SAW, hang ada ilmu kan? Hang beramai tak? Tu soalan terakhir Nabi. Soalan di mahsyar esok. Ada ilmu, beramai tak lagi? Ada ilmu, beramai tak lagi? Kurang-kurangnya tak banyak, sikit pun jadilah, beramai juga. Jangan buang-buang. Sebab apa? Sebab kata Sayyidina Ali, ilmu tu akan berdamping dengan kita, tapi dia akan pergi daripada kita, meninggalkan kita bila kita tak beramai. Nak bagi ilmu tu sentiasa dengan kita dan ingat, ulama-ulama macam mana mereka nak bagi ingat? Mereka mengajak, mereka mengarang. Tu cara nak bagi ingat. Jangan bila pergi mengaji balik duk sengap. Tu anak-anak ada, ajak anak-anak. Tak erti nak bercakap, dia kata ambil beletiak boleh, cakap tak erti pula dah. Kan? Boleh cakap pi lah apa-apa, jangan duk merapu dah. Yang pastinya, saya lagi sebut di sini oleh Syekh Aminuddin, yang pastinya awal-awal sekali bab tauhid kena jaga, bab akidah kena jaga nak bercakap. Jangan duk bercakap ikut dan. Kan? Cerita pi cerita mai, Allah Ta'ala ada di langit apa. Pegangan macam tu, tak usah duk mengajilah dekat dia. Sebab dia sendiri pun akidah pegangan pun tak betul. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Bila kita tahu kata neraka sa'ir ni, kita tahu neraka ni dia api, nar, api. Api yang macam mana? Baik. Satu hadis Nabi SAW saya timbulkan di sini supaya kita kenal dan kita beriman, yang dinamakan sebagai di antara iman yang kelima daripada 6, beriman dengan hari akhirat. Akhirat ni maksudnya hari penghabisan kita duduk di sana. Lepas tu habis, masuk syurga, masuk neraka, wala'iyyazubillah, habis. Kiamat, apa maksud kiamat? Kiamat maksudnya hari terjadi peristiwa sesuatu yang cukup besar, tu masuk kiamat. Lepas tu kita pergi barzakh. Kita duduk di barzakh lebih lama daripada kita duduk alam dunia. Lepas tu yaumul ba'ts, kita dibangkitkan. Bila kita dibangkitkan, kita akan kena berjalan ke satu tempat nama dia mahsyar. Baik, nak cerita neraka. Qala Jibril alaihi salatu wassalam lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, walladhi ba'asaka bil haqqi law anna qadara suqbi ibratin futiha min jahannama lamata man fil ardi kulluhum jami'an min harri walladhi ba'asaka bil haqqi law anna khazinan min khazanati jahannama baraza ila ahli dunya lamata man fil ardi kulluhum min qubhi wajhihi wa min natni rihi walladhi ba'asaka bil haqqi law anna halqatan min hilaqi silsilati
ahlin nari allati na'atallahu fi kitabi wudi'at ala jibalid dunya lakhfadat wa ma takharrat. Mak lazim kalimi musaqqal. Tak ada di sini, tapi dah saya tahu ilmu tu saya kena sebut. Jangan tahu ilmu tak sebut, dia jatuh hukum. Bila tanda panjang, lepas tanda panjang ada huruf syaddah pada huruf selepasnya, maka dia mat lazim kalimi musaqqal. Ada ilmu kena amal. Ada juga baca doa. Lepas tu kadang-kadang kita tengok, dia ni duk mengajar tajwid tapi duk baca tak betul juga. Ada masalah, tuan-tuan. Okey, mat lazim kalimi musaqqal. Lepas tanda panjang, huruf mat ada syaddah, maka mat lazim kena baca 6. Takharrat hatta yantahiya ilal ardi suflah. Rawahu Tabrani. Hadis qudsi. Apa maksud dia? Kita nak kenal neraka ni. Macam mana yang dinamakan neraka? Itu sebab saya suka adinda saya, Ustaz Wadi. Salah satu dia mengingatkan kita tentang kematian, duk cerita bab akhirat. Tu ya cara dia. Kita alpa, tuan-tuan, kita lupa. Nama insan. Insan ni root word dia nasia, lupa. Macam mana nak bagi ingat? Ingat mati, ingat akhirat. Tengok di sini, Jibril kata dekat Nabi SAW, demi Allah Tuhan yang mengutuskanmu. Allah lah yang utus hang. Jibril kata dekat Nabi, dengan kebenaran, bilhaq, sekiranya dibuka akan neraka Jahannam. Jibril kata, kalaulah neraka Jahannam tu dibuka, besar mana? Besar lubang jarum tu, anak cucuk tu. Besar tu je. Ni, lah ni, sekarang ni, waktu ketika mana Jibril kata dekat Nabi SAW, bila? 1400 tahun dulu. Kalaulah Allah Ta'ala buka besar lubang jarum ya, api neraka ni atas muka bumi, nescaya matilah semua makhluk atas muka bumi. Pasal apa? Panas. Tu baru besar lubang jarum. Mati kita kerana panas. Muslimin yang dirahmati Allah. Tambah lagi, Jibril kata lagi, demi Allah Tuhan yang mengutuskanmu dengan kebenaran, sekiranya seorang malaikat penjaga neraka Jahannam, seorang, kepala dia nama Malik Zabaniyah, tu kepala dia. Ni orang paling kanan lah. Tu ya, bila kita cerita bab orang paling kanan, 10 nama-nama yang kita patut beriman dengan nama-nama pada malaikat ni, Jibril, Mikail, apa sampai 10 tu, dia orang yang paling kanan. Ada lagi tentera bawah dia. Tuan-tuan, kalau kita kata kita hebat, kita duduk di masjid. Kalau kata kita hebat, kita duduk dengan ulama. Kalau kata kita hebat, kita duduk dalam majlis ilmu. Kalau kata kita hebat, duduk dalam negara Islam, Iblis pun duduk dengan malaikat. Iblis, nama dia Azazil, duduk dengan Jibril, duduk dengan Mikail, duduk dengan Israfil, duduk dengan Malik, duduk dengan Ridwan, duduk dengan Munkar, duduk dengan Nakir. Duduk di situ pun jatuh akidah, tergelincir. So jangan duduk rasa, aku duduk dalam majlis ilmu dah, tak ada apa dah, mesti tak ni. Dah. Jangan rasa macam tu. Aku duduk dengan ulama dah, mesti betul punya. Tak juga. Yang ni kena jaga. Niat ikhlas tu. Jangan ada sifat mazmumah. Pasal apa Iblis ni dihalau keluar? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia bongkok. Bila duduk dengan ulama, bila duduk dalam majlis ilmu, bila duduk dalam masjid, duduk selalu pi apa semua, duduk rasa besar diri. Jaga, tu perangai Iblis. Patutnya bila kita suka majlis itu, lagi tunduk kita, lagi tawaduk kita. Bukan rasa lagi besar diri. Ni hang mengaji berapa lama? Aku mengaji lama dah. Oh, sembang. Duk betul ke dia juga, duk pakai modal dia pergi mengaji lama. Dia ada PhD, ada 2. Dia kata, oh, lagi besar. Saya kenal dah. Pasal itu saya kata agak tang ni, ustaz ada berapa PhD? PhD tak ada, perasaan hasad dengki kat hang tu ada agak.
Mula nak buat merapu juga. Saya ada dua. Ni nak buat lagi. Tu perangai iblis. Iblis ni duduk dalam lingkungan. Duduk tahu mana pula? Dalam syurga pula tu. Tempat paling baik pun jatuh. Ini nak pesanlah ke orang-orang yang suka menghadirkan diri. Jangan rasa bongkak, jangan rasa tinggi, jangan rasa... Dah. Kita mai kerana Allah, kita mai kerana kita tak ada apa. Al-faqir. Kosong. Walaupun hak duduk depan kita tu alah mengaji pondok aja pun. Aku mengaji U. U mana? UTC. Mengaji mana? U lah juga. Duduk selalu pi pada kerja di U. Tukang sapu sampah pun masuk U juga. Guard U. Terus duduk bangga, ingatlah. Yang pastinya kita kena tawaduk dengan ilmu. Bukan duk rasa bangga dengan ilmu. Okey, sambung balik. Kalaulah di antara Jibril kata kat Nabi SAW, kalaulah dipernampakkan seorang daripada malaikat yang jaga neraka tunjuk dekat manusia ni. Dulu hadis saya cerita bab bidadari ni, kalau dia suar muka ke dunia saja wangi satu dunia. Bidadari, hadis sahih. Kalau dia suar muka bidadari ni mai. Malaikat, nama malaikat hak jaga neraka, kalau dia suar muka ya, mati habis. Jadi cakap belah nu pula. Mati habis. Pasal apa? Gerun tengok muka. Kata Jibril, buruk rupanya, busuk baunya, mati tak? Tu penjaga neraka. Nah abang kata hebat, bukan kata hebat, teruknya neraka ni. Tu sudut pi lah. Nu, jalan nak pi Kilim tu, ada satu jalan tepi tu lah. Lepas pada Bird Paradise tu, nak pi tu belah tu, hadap belungguk tu. Kalau kata orang suruh pi buat rumah tuan-tuan nak pi tak? Tobat tak mau pi. Sebab apa? Tahu kata lungguk sampah. Tu baru bau teratu. Bewak belambak. Nak tahu bewak tak bewak, belambak tak belambak, tengok mati kot pi jalan tu, lintas bimai. Kita ada belah. Bawa ke sebelah malam, kuliah belah tu, balik kedegu. Pi dah sekok. Nah abang kata bewak pun banyak. Siapa nak duduk di situ dengan anjing banyak, dengan sampah busuk. Tu pun kita tak mau. Agak-agak kalau lah mai malaikat hak jaga neraka mai suar muka tunjuk, mati kita. Tak mau sungguh. Bila kata tak mau, usahalah jangan pi ke situ. Sambung lagi hadis ni. Demi Allah Tuhan yang mengutuskanmu, kata Jibril pada Nabi SAW, dengan kebenarannya sekiranya satu bulatan daripada bulatan rantai besi ahli neraka. Ahli neraka dia akan dibelenggu dengan satu rantai. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Masad ya, yang dirantaikan kepada Abu Lahab. Ahli neraka semua ada, semua rantai yang dibelenggu daripada rantai api neraka. Kita kalau jadi ahli neraka, nak tak? Tak nak, tak mau usaha masuk syurga. Daripada besi yang menyala-nyala ahli neraka yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Haqqah. Rantai api yang melilit ahli neraka, ambil satu daripada rantai hak tu yang membelenggu tu tadi, letak atas gunung. Kita kata tak atas gunung Everest. Apa akan jadi? Rantai hak satu tu ya, letak atas gunung Everest, tembus. Punya panas tak panas, tembus sampai belah sana bumi. Nah abang kata panas tak panas besi yang ada dalam neraka. Kita ambil polystyrene putih tu, ambil satu besi panas kan letak, tu baru api dunia. Ni hadis Nabi SAW. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, habis dalam bab macam mana kita nak merasakan rindu untuk menuntut ilmu. Baik, pesan sahabat saya, guru saya juga,
3 jenis ilmu yang wajib dipelajari pada setiap orang Islam, setiap mukallaf. Nama dia fardu ain. Fardu ain atas kita. Yang pertama, ilmu tauhid, mengasahkan Allah. Tauhid ada 4. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma', tauhid sifat. Kalau duk mengaji 3 saja, ni celaru. Dia tak mengaji sifat 20. Dia akan celaru. Lepas tu dia akan kata Allah Ta'ala ada di langit. Sebab apa? Sebab dia tak mengaji sifat 20. Allah dengan kita sama, sebab perlu pada tempat salah. Baik, pertama, ilmu tauhid ni ilmu akidah lah. Dia panggil aqaid iman. Akidah yang dikaitkan dengan iman, keyakinan kita. Apa dia yang dinamakan akidah? Bicara dia tiga benda. Yang pertama tentang ketuhanan, uluhiyah. Itu ilmu tauhid. Bicara tentang iman, ilmu akidah. Yang kedua, bicara tentang kerasulan, kenabian. Siapa yang tak kenal Nabi, dia duk kata Nabi masih ada, Nabi masih wujud, walaupun Nabi Muhammad yang terakhir ada lagi, dia duk kata ibu yati ke apa. Ni masalah akidah. Hak tadi bab masalah Allah, tauhid Allah, syirik dia tak tahu, dia duk kata Allah Ta'ala ada di langit. Ni masalah akidah. Yang ketiga apa dia? Bab sam'iyat. Ni perbincangan akidah, ketuhanan, kenabian, sam'iyat. Apa dia sam'iyat? Perkara yang kita dengar daripada hadis dan Quran, cerita tentang benda ghaib. Cerita bab azab kubur, kena ada akidah, kena ada pegangan sungguh. Aku mau kalau tak buat macam ni, aku kena azab. Aku mau kalau tak buat macam ni, aku kena azab di kubur, kena azab di mahsyar, kena azab dalam neraka. Pasal apa? Allah dah sebut, Rasul dah sebut. Duk cari logik. Hari ni logik banyak. Habaq mai, mana dalil? Dalil tak apa lagi. Habaq kata dalil. Dia nak dalil bukan nakli, dia nak akli. Mana dalil akal? Yang hampa duk sembah benda yang tak nampak tu. Ada satu doktor duk sembah benda tak nampak. Hampa duk sembah binatang apa? Oh, kasar. Allah tu perkara sam'iyat, benda ghaib. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sam'iyat. Benda ni, 3 ni akidah. Kalau tak mengaji ilmu tauhid, tak mengaji ilmu akidah, 3 benda ni sat ya, lingkup. Rosak kita. Okey. Kita puasa. Sebab apa kita puasa? Sebab ada dalam dalil kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada orang lain puasa juga. Sama ke puasa dia dengan puasa kita? Tak sama. Puasa depa tak berakidah. Puasa kita dalam akidah. Kita puasa kerana Allah. Kita puasa kerana kita menjunjung kutiba, dimaktubkan, dihukumkan, difardukan ke atas kamu. Allah kata dekat kita, kita buat kerana Allah. Orang hak puasa, dia puasa pasal esok nak kena operation. Ada orang puasa, ada satu agama Hindu, dia puasa tak makan benda berdarah, dia vegetarian saja. Kita duk ingat kata puasa, tapi makan juga. Makan apa? Makan sayur. Ada orang puasa malam. Kalau puasa malam saya penat sebab saya tidur. Mangkit-mangkit tidur, Allah malah kasih tu. Senang. Okey. Kalaulah kita tak membicarakan tentang benda yang berkait dengan sam'iyat, kita puasa untuk siapa? Kita puasa kerana apa? Ada orang puasa kerana nak raya. Dia kata mau kalau nak raya tak puasa tak syok. Tengok raya haji. Kan syok. Kalau otak hang. Saya nak kata dah tu. Dia kena puasa. Kalau puasa baru rasa raya. Oh, gitu kan? Tuan-tuan tahu tak antara raya puasa dengan raya haji yang mana lebih afdal, yang mana lebih meriah?
Okey, nak tahu dalil dia, berapa hari kita takbir? Berapa banyak kita takbir? Takbir tu tanda keseronokan, takbir tu tanda kemenangan. Berapa lama kita takbir hari raya puasa? Terbenam matahari 30 Ramadan, esok khotib naik, tak boleh dah, habis dah. Takat tu. Tu kalau di Malaysia. Mau kalau di Mesir, kalau pergi mayang dengan Tok Arab, lepas mayang subuh, dia habis takbir naik baca khutbah tu, habis balik buat kerja sendiri. Fanus sebut turun habis. Kita sebulan duk pasang lampu lilap. Kita faham macam mana raya apa yang paling meriah, raya apa yang lebih afdal? Raya haji. 4 hari kita takbir. Hari nahar 11, 12, 13 tasyrik. Mana raya patutnya kita lebih utamakan raya haji lagi? Pi Fatani, saya pergi jumpa baba semai sepanjang. Nak ajak dia main lepas raya haji, tak boleh, dia kata. Raya haji kami meriah. Seminggu raya sungguh. Takbir tu tanda seronok. Allah Akbar, Allah. Tu tak seronok. Lagu tu cerita lain. Ada Arab bagi kat orang Melayu mic suruh azan, suruh takbir. Boleh kat orang Melayu kita Allah, pak Arab ambil tu baju. Takbir apa macam tu dia kata. Awak tak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, dia ada zu juga. Zu Melayu lain pula. Faham, tak faham tak gelak. Dia kita seronok, tapi seronok dalam kesyahduan. Seronok kita dah lepas dah. Tu yang kita ada taronum dia sendiri. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Pertama, ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang kedua, ilmu fardu ain, ilmu fiqh, syariat. Yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu ihsan. Kena mengaji tasawuf. Tu sebab saya kata tadi, hidup kita ni ada dua, satu jasad, satu roh. Jasad ni dia ilmu tubuh, undang-undang tubuh. Kita tampak anak orang ada hukum, kita bunuh kucing ada hukum, orang buat kat kita ada hukum. Tu dia ada syariat, undang-undang tubuh. Undang-undang hak ni pula kena mengaji, nama dia ilmu tasawuf. Junaid Al-Baghdadi dengan Imam Ghazali. Ini pegangan kita. Okey, mazhab tasawuf, dia ada mazhab. Apa maksud mazhab? Mazhab tempat kita pi ambil hukum kat dia. Zahabah, tu maksud mazhab. Mazhab kita Syafi'i dalam hal fiqh. Tang mana kita nak pi ambil hukum dia? Pi tempat tu. Nama dia mazhab Syafi'i. Pi ambil tang tu, yang hampir duk pi ambil merata siapa suruh, pening kepala. Pi ambil kat mazhab tu dah lah. Tempat pi ambil tu nama dia mazhab. Tasawuf ada mazhab ke? Ya. Junaid Al-Baghdadi dengan Imam Ghazali. Junaid Al-Baghdadi lagi dalam. Kita kata Imam Ghazali, kita pakai kitab Ihya Ulumuddin, Ittihafus Sadah, syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin, kitab Sirus Salikin, kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Yang tu kitab tasawuf kita, sebagai rujuk kita di situ. Apa dia? Okey, ada undang-undang ruh, undang-undang hak dalam lah. Ada 10 perkara mazmumah, 10 perkara mahmudah. Faham hak tu, selamat. Pasal apa hati kita mati? Tonton tengok nak. Tengok. Saya baru beli handphone, harga 7,000. Kawan tu tengok. Apa dia? Dia tak boleh tengok orang lebih pada dia. Tu nama dia dengki. Dengki ni, okey. Dengki ni, orang hak ada tu bukan ada apa pun. Hak dapat, hak yang ada dapat anugerah Allah Ta'ala ni. Dia dapat cara baik ke, dia dapat cara buruk ke, itu anugerah Allah Ta'ala bagi kat dia. Kalau dia dapat cara buruk, esok dia kena azab. Kalau dia dapat cara baik, lagi teruk kita kena. Yang kita duk pergi dengki tu pasal apa? Dengki tu pasal apa yang tidak boleh
Dan awal sekali masa kita nak naik roh kita pada langit pertama, bukan langit ni nah, langit ghaib dia panggil. Dia ada malaikat yang jaga. Setiap langit ada nabi-nabi yang telah wafat duduk pada setiap langit. Yang kata Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Musa pada langit ke berapa? Ya, pada tiap langit ada para rasul yang tunggu di situ. Bukan langit dunia kita nampak, langit ghaib, langit alam lain. Okey, bila kita mati, roh kita, amalan kita bawa pada langit pertama. Awal sekali kata Muaz bin Jabal dalam satu hadis Nabi SAW, awal sekali nak scan dengki, hasad. Apa dia hasad dengki? Kita tak boleh tengok orang lebih pada kita. Kalau ada mai yang tu kata suruh kena mengaji tasawuf, undang-undang hati. Bila kita tahu guide dia, hudud dia, kita tahu dia punya terma dan syarat, lebih pada tu istighfar 3 kali. Tengok-tengok orang ada lebih, tengok-tengok kawan beli baju baru, tengok-tengok oh dia beli sofa pula dah, oh dia tukar langsiak pula dah, dia main pula dah. Okey, yang tu maksud dia dengki. Dengki ni apa dia? Dengki adalah tidak redha kepada anugerah Allah. Allah nak bagi kat dia, tak kira lah baik ke buruk, memang Allah Ta'ala akan bagi. Sebab Allah bersifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Allah sayang kepada makhluk dia. Allah Ar-Rahman. Allah sayang kepada yang beriman. Nama dia Ar-Rahim. Kalaulah kita kata semua Allah Ta'ala kena bagi kat kita seorang saja, dak hang siapa? Tak boleh tengok orang lebih pada orang, tak boleh. Maka dia ada penyakit dengki. Bila ada penyakit dengki ni, dia akan makan amalan kebaikan kita. Buat haji, buat dah umrah tiap-tiap tahun, zakat keluar beratus ribu tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, bulan kaya sungguh kan. Tiba-tiba kerana dengki ya, habis amalan tu dimakan oleh dengki tu. Seperti api memakan kayu api, pelan-pelan. Sampai ke akhirat duk tuntut kata nak pakai amalan tu lah sebagai bekal. Tak ada, habis dah. Pasal apa? Dulu hang dengki dengan orang. Tu sebab dia kena mengaji ilmu tasawuf supaya tahu. Tu baru bab dengki. Bab takbur, bab ujub, bab riak, tu tak mengaji lagi. Ngaji satu ya, 10 perkara mazmumah, 10 perkara mahmudah, 10 perkara terkeji, 10 perkara terpuji. Mengaji hak ni, undang-undang tasawuf, selamat dunia akhirat. 3 ilmu ni kena mengaji. Pasal apa hak yang tolak ilmu tasawuf? Dia kata ayat acak, ilmu ayat acak. Dia kata ilmu tasawuf. Sebab apa dikaitkan dia pun menolak? Sebab ada orang mengaji ilmu tasawuf, dia lebih kepada hakikat. Dia tolak syariat. Hak tu pun kelaku ada juga. Gulang kahwin ni pun belum bawa lah. Dia kata hampa ni kulitnya kami isi mayang ke haram apa budak. Celaku juga hak ni pun. Main dengan anjing lah apa semua. Dia duk pakai kepala otak juga hak ni pun. Hak pok ni. Dia kerja zikir ya, mayang ke haram. Kadang-kadang puasa pun tak. Dia duk rasa dia ahli syurga dah. Makam dia tu makam ke-8. Abang ada, Langkawi ada 2 makam. Makam purba, makam masuri. Lebih ada tu tak ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Dak. Antara sebab hak yang golongan menolak tasawuf tu pasal ada kelompok-kelompok ni lah ni. Bila depa mengaji tasawuf saja, syariat depa tak mengaji, celaru. Dia mengaji hati. Janji hatiku baik. Aku rambut macam ni ke? Rambut buah kala ke? Hati aku baik. Luang nampak? Dreadlock lah apalah. Aku tak mayang pun tapi hatiku baik. Dia duk baca hati tu ya. Payah juga tuan-tuan. Kita nak kenal orang ni, tengok luaran kita tahu dah dalaman. Kalau hang dah tak sembayang, tu ada tanda-tanda dah. Fasik. Dengan luak pendek, fasik. Dia kata aku luak pendek pun hatiku baik. Pasal apa? Dia ambil tasawuf saja. Dia tak faham syariat. Apa dia syariat? Tu bab jenayat pakai tak tutup aurat. Tu kena faham juga.
bab ibadat, hang kena sembahyang, wajib kena sembahyang, wajib kena puasa. Pasal hang tolak syariat tu, sebab dia tak mau syariat, dia nak tasawuf ya, hakikat nama dia. Payah manusia ni, tahu tak? 3 ilmu ni kena mengaji betul-betul, dan cari guru yang betul-betul boleh bimbing kita. Muallim, murabbi, mudarris, mursyid. Mursyid ni boleh bimbing yang ni. Dia boleh bimbing jiwa kita, cara dia bercakap, kita dengar tersentuh, tu nama mursyid. Dia boleh bimbing kita, guru mursyid. Muallim ni boleh tunjuk cara buat apa semua, tu muallim. Murabbi dua-dua ada. Murabbi ni dia lebih pada tarbiyah, cara dia bagi ilmu apa semua, tu murabbi. Muzaki ni orang yang boleh bagi kita kecerdikan. Kita dengar, kita duduk dengan dia mesti alim, kita duduk dengan dia, tu muzaki. Mursyid, mursyid ni boleh bimbing hati kita. Kita duduk dengan dia, dia rasa tenang. Duduk dengan dia pun dah rasa tenang lah, seronok duduk dengan dia. Dia boleh bimbing jiwa kita. Tapi kalau kita kata aku seronok duduk dengan dia, dia tu macam mana? Dengan luak pendek, mayang dah, aku seronok duduk dengan dia. Ish, tu mursyid kok mana? Betul tahu tu. Tu rasa-rasa cakoroy tu. Sulaiman dirahmati Allah. Mengaji tuan-tuan, mengaji. Takut apa yang akan terjadi pada kita adalah tersasar antara syurga dan neraka. Tiba-tiba kita dilempar ke neraka. Pasal apa? Tak ada ilmu. Ajaklah kawan-kawan pergi mengaji. Jangan duk kira siapa. Benda tu mengaji dah. Jangan duk kira benda mengaji dah. Benda yang dah mengaji dah tu tazkirah, sebagai peringatan. Benda tak mengaji lagi tu ilmu. Tuntut ilmu ni jihad. Apa dia jihad? Jihad ni maksudnya lawan pada nafsu. Nak tolak nafsu kena berjihad. Kalau hang duk ikut nafsu tu bukan jihad lagi. Duk ikut nafsu, tak apa, kuliah duha aku tidur dulu, tu bukan jihad. Tapi dia bangkit juga. No, duduk candik kura, rasa macam jauh, duduk moyong jauh lagi. Mana? Ewa. Maksud tu jihad. Dia keluar habis tu jihad. Lord. Okey. Tengok. Dia buka YouTube, dia buka IG, Instagram. Saya ingat dulu tak IG tu apa dia. IG, ingatkan Ketua Polis Negara ke IG? Okey, IG, Instagram, Facebook, FB. Apa dia yang dia tengok? Grup mana yang dia masuk? Grup reunion sekolah rendah. Apa dia duk cerita tu, geng lelaki nikah dua. Grup ni grup perempuan, cara grup perempuan. Ada tak jihad nak menuntut ilmu tu? Tak ada, semua arah nafsu je. Pernah tak kita masuk jugalah grup kuliah, grup ilmu ni? Pernah tak? Dan kita baca habis tak apa setiap kali di share? Pernah tak? Itulah jihad. Lawan ni, kalau ikut nafsu kebulong aku tengok. Baik aku layan hak ni lagi. Itulah jihad tu datang tu lah. Ada depan tangan tu. Berapa banyak kita tengok Facebook untuk kebaikan dengan keburukan. Kalau lebih pada keburukan, tu kan nama jihad. Jihad ni lawan nafsu. Yang wama ubari'un nafs inna nafsal la'amaratun bisu. Apa dia tu nafsu? Allah tanya kita. Nak tahu tak apa tu nafsu? Allah tolong jawab lagi. Nafsu tu dia bawa kepada keburukan, maka hang kena berjihad lawan nafsu tu balik. Jihad yang seterusnya qiyamul lail, nama dia tahajud. Ni malam-malam Ramadan. Dia mangkit lawan nafsu tidur. Kena pula hujan, aircon pasang 16 merekod daripada ulat kuang. Seronok lah. Tapi dia lawan bangkit. Tu jihad lah tu. Itulah panggil tahajud. Itulah tahajud duk tang tu. So orang tanya saya tak tidur lagi ustaz. Tu macam mana saya nak tahajud? Selalu orang tanya kan.
Saya tak tidur lagi tu, macam mana saya nak tahajud? Sebab tahajud tu dia kena tidur dulu. Betul kan Ustaz? Hak mana satu dia nak tanya ni? Dua-dua lah. Dua-dua kita jawab dua-dua. Okey. Ya, tahajud dia kena tidur dulu. Sebab apa? Melawan sifat keinginan nafsu tidur, maka lawan tu tadi jihad. Jihad tu lah tahajud. Dia bangkit. Tapi saya tak tidur lagi. Dia buat apa? Buat bahulu, kelekung, nak raya. Adalah jadi rukun tetangga ke, jadi hak nu ke, jadi hak ni ke, tak tidur. Tunggu bola ke. Tak tidur. Orang tidur pagi pun tak tidur ya. Kelipok daripada hantu raya. Tu raya pula dah. Okey. Tak tidur lagi. So macam mana? Okey, senang je tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, niat qiyamul lail. Dalam qiyamul lail terhimpun tahajud. Buat je lah. Orang qiyamul lail ni pun termasuk orang yang jihad tak tidur. Okey. Tapi jangan buat tahajud terus. Buat sunat taubat dulu. Masa buat sunat taubat tadi, lawan tak? Lawan tu hari tahajud lah. Macam lah kan, mata duk engkat dah. Dia pulun tu jihad lah tu. Tu yang kata pi menuntut ilmu mesti ada nafsu. Saya tak tidur bagus. Ni bunyi tok guru bunyi assalamualaikum. Dia kena jihad lah. Itulah kata dalam mengaji ilmu ada jihad. Nak bangkit tidur, lawan daripada tak mau tidur, tu jihad. Jihad tu tahajud. Jihad ni merata-rata. Okey. Tanya seorang sahabat Nabi SAW, ayat amal afdal, apakah amal yang paling baik, paling afdal? Birrul walidain, buat baik pada dua ibu bapa. As-salatu miqatiha, sembahyanglah pada masuk waktu sembahyang, tu amalan paling terbaik. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Maka ulama membicarakan, lah ni tak ada dah jihad fi sabilillah, nak pi perang. Maka jawapan yang diberi oleh Nabi SAW disyarahkan oleh Imam Nawawi, qiyamul lail. Dah tak boleh dah nak pi perang hari ni, lawan nafsu tidur tu. Ni bulan Ramadan. Okey, baik. Qiyamul lail boleh ke? Kan nak pergi jemaat dah. Okey, 10 boleh ke nak? Baik. Qiyamul lail saya ambil dalam kitab Amalan Mengangkat Darjat, dikarang oleh adinda saya Ustaz Jafri Mahmudi. Dia ni ada dalam TV3, ada dalam ni, ada duk kerak masuk dah lah. Ada 2-3 kali saya masuk mai Langkawi. Apa itu qiyamul lail? Qiyamul lail berarti bangun mengerjakan ibadah. Apa pun ibadah dia buat ketika dia qiyam tadi, dia bangun ketika tengah malam, maka itu adalah qiyamul lail. Termasuklah solat, bertakbir, bertasbih, ataupun dia bangkit, dia goreng nasi untuk sahur, tapi niat dia kerana Allah. Sebab apa? Sebab sahur tu ada keberkatan. Kok anak dia, suami dia, ataupun dia sendiri laki yang tolong masak, isteri dia tadi tolong masak, saya lagi bangkit, semua senang. Maka ada niat amal soleh. Saya tak kata ibadah, saya kata amal soleh. Dia bangun kerana nak buat amal soleh, dia kira dia qiyamul lail lah. Esok nak kerja ni, esok banyak kerja, esok puasa ni, hang boleh tak tidur? Tak apa. Sebab apa? Sebab ada dua hadis. Satu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu hadis, siapa yang puasa bulan Ramadan, dan jangan lupa ada satu hadis lagi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Sebab apa disebut qama?
Khoma ni maksud dia, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, bukan hanya puasa, malam pun dia jaga. Sebab itulah puasa ada 3 kategori. Puasa awam. Siapa puasa awam? Kita boleh cek diri kita. Cek lah. Puasa awam ialah puasa hanya lapar dan dahaga. Mata tak jaga, mulut tak jaga, hati tak jaga. Tahu buka puasa. Buka puasa pula. Allah. Macam orang tak makan setahun. Penuh atas meja. Lelah dia makan ayak tebu sikit, makan tabak, dia angkat pergi ayak tu. Lepas tu hak yang lebih-lebih ni, nafsu, nak beli tu. Maksudnya, dia tak boleh tunduk lagi nafsu dia. Faham puasa macam mana? Lepas tu hak lebih tu boleh kat siapa? Cik Noh dengan Cik Poh. Boleh ke tanah, boleh kat sampah, tong sampah. Lepas tu duit yang habis beratus tiap-tiap hari tu, buat apa? Patutnya, kalau dah kata hang nak makan takat ayak tebu dengan mentabak, hang beli ayak tebu mentabak. Duit hak yang lebih RM50 tadi, hang boleh sedekah. Sedekah bulan Ramadan adalah yang paling hebat. Pasal apa boleh duk habis kat situ saja? Nafsu. Maksudnya, hang puasa tak ada apa. Yang kedua, puasa khas. Dia buat kerana Allah. Siang dia puasa, dia jaga. Ini shaimun. Nampak-nampak, bukit Tekuh. Ini shaimun. Kan? Duk gagah api pantai tengah apa suruh? Gagah duk pi, dah tahu kata pasal Ramadan mesti ada hak yang terbuka, terbungkin mu ada. Gagah juga duk pi. Ini shaimun. Tak usah duk pi. Pasal apa? Kita tahu nafsu kita duk tak mana. Kan? Itu sebab eksploitasi wanita ni Yahudi ajak lama dah. Kalau tak orang lelaki jaga kedai, pakai tak ada orang lah. Bang. Mi goreng ada, mi goreng ada, kita tarik ada apa? Tak pi lah. Be, masuklah be. Awal kali duduk. Hai kenyang lah. Pasal apa? Perempuan tu. Yang kata perempuan, yang kata ish, kok mana pun eksploitasi wanita akan berlaku. Okey, baik. Dah tahu kata kita kalah dengan benda tu, jangan duk terbiang. Okey, kita jaga habis semua ni. Hak mata, hak telinga apa semua. Sampailah kita buka puasa. Siang dia jaga. Malam tarawih pun 8. Awak hina kan ke 8 tu? Tak. Tuan-tuan kalau faham betul-betul 8 tarawih ni apa? Panjang tu kata ni tuan-tuan ni. Tarawih maksudnya sembahyang yang rehat-rehat. Kalau kita buat, kena faham lah. Sembahyang ni, sembahyang sunat ni dia mesti masna. Dua. Walaupun dia 4, tapi dia tetap 2 kali salam. Sebab apa? Sebab dia 2. Yang dikatakan tarawih 1 adalah 4 rakaat. Tarawih 2, 4 rakaat. Tu baru tarawih. Pasal apa? Sebab perbuatan Nabi SAW, lepas dia buat 4, dia buat 2, Nabi akan pergi tawaf. Yang tu kata relax tu lah, duduk tang relax tu. Tu yang selawat kita jadi panjang tu. Dah nak pergi tawaf tak mana? Tawaf jamban. Selawat lagi panjang sikit. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Tambah lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Hak tu pun bertikai ke arah. Sebab apa? Nak suruh rehat. Itulah maksud rehat. Kalau dah kata 4, baru berapa kali rehat? Nak tarawih yang betul, dia kena banyaknya rehat. Berapa? 20 lah. Berapa kali rehat? Tu baru tarawih betul. Zaman Saidina Umar 36 rakaat tarawih dia apa? Sebab apa? Sebab betul-betul baru mayang rehat. Ni mayang ina ataina kal kausar. Pukul 9 suku habis dah tarawih. Tarawih apa itu? Sampai mu itu imam pun pada sallallahu alaihi diri dah. Amboi. Jaga nah, saya nak pesan kata guru kami Ustaz Fauzi Tahir. Dan juga ada kata guru-guru kami, semayang sunat ke mayang apa pun, buat bagi sempurna elok. Baca doa iftitah. Mazhab Syafi'i ya baca doa iftitah. Pasal apa baca doa iftitah? Tuan-tuan tahu tak apa kelebihan doa iftitah? Apa dia doa iftitah? Doa iftitah tak tahu Allahu Akbar kabira. Oh, baru tahu. Kacau lah hampa. Iftitah tak tahu. Fatihah tak tahu. Alham tahu. Hak tu lah. Kan?
Muslimin dirahmati Allah. Doa iftitah ni tuan-tuan. Ada satu ketika Nabi sembahyang, Nabi tak baca pun, tu sebab kata tak sabit, ada pihak-pihak yang menolak supaya tak baca. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Ketika Nabi sembahyang ni, Nabi angkat takbiratul ihram, elok lepas ketika tu Nabi nampak 7 petala langit terbuka sebab Nabi kasyaf. Nabi nampak benda gaib. Terbuka 7 pintu langit. Hei, siapa ni buat macam mana yang boleh amalan dia terbuka habis ni? Habis-habis sembahyang, Nabi tanya, ada siapa-siapa buat tak lepas takbiratul ihram buat apa? Ada sahabat ni kata, aku baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Nabi kata, sesungguhnya aku nampak 7 pintu langit terbuka. Maksudnya apa dia? Hijab doa. Dah tahu kita duduk dalam bulan Ramadan, dah tahu kata kita nak kerahmatan, dah tahu kita nak kemaghfiratan, keampunan, dah tahu kata kita nak masuk syurga. Doa bagi banyak. Ni pasal apa? Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Pesan kata imam nah. Saya pun biasa jadi imam lama, imam JKR. Saya duk buat macam tu juga. Dah lah orang tak apa nak ramai. Pasal apa? Habis lambat ke 11 baru habis. Mereka nak cari kalau boleh ke 9.30 habis dah. Lawan pula cerita di pejabat. Hampa masjid hampa habis ke apa? Kami ke 10 baru habis. Hampa 10.30, kami ke 11. Oh, teruk hampa nak. Kami ke 8 habis dah. Nampak sangat kata, ni hak yang geng khoma Ramadan kah? Orang yang nak khoma Ramadan, yang dia percaya benda sam'iyat, dia percaya kata janji-janji syurga, dia percaya ar-rayyan, satu syurga khas, qurratul ain. Ada pula bidadari yang nak pinang kita ni, kita orang perempuan kata hampa kami tak dapat. Tak boleh jadi ketua bidadari. Ketua bidadari ni segok lagi pada bidadari. Boy. Okey. Muslimin dirahmati Allah. Tak mau ke? Sebab apa? Sebab iman. Orang kalau beriman betul ya tuan-tuan, dia ada betul ya, dia akan baca sempurna. Lepas tu tuan-tuan tahu tak, 4 rakaat, 1 rakaat surah Baqarah 200 berapa ayat? 86. 1 rakaat. Lepas tu rehat. Tadi berdiri sampai ketang, lutut-lutut sampai pada tu imam lepas tu rehat selawat ke apa ke, nak makan bawa korma, betul beda kau kawan-kawan sambil selawat apa relax. Tu imam relax dulu sat imam. Nama apa tarawih, jangan duk laju sangat. Tu pun gagah enak sampai orang lain tak dan baca Fatihah apa dak. Betul rehat apa dia yang tu. Tak ada RNR ni, perhentian tepi pun tak ada. Terus long distance. Pong pergi tayar pecah ambil. Esok tak pergi dah. Dia kata pada tu imam tu sampai aku tak ada baca Fatihah. Waladdallin amin. Enak kalau kau usah bubuh enak. Dia ni baru baca bismillah, rukuk pergi dah. Tu macam mana? Maklong ni pula gout pun ada, jantung pun ada. Esok tak pergi dah. Macam mana didikkan kita ni sebenarnya? Nak cari macam tu. Okey, kadang-kadang imam okey dah, makmum masalah. Kadang-kadang makmum okey dah, imam pula dah. Sebab apa? Iman yang tak diasuh dengan ilmu. Kalau masing-masing ilmu, tuan-tuan tengok kalau kita duduk di mak tahfiz, tok guru mereka akan baca semua surah panjang-panjang. Sebab apa? Semua orang yang dah tahu dah baca Quran. Kalau duduk di pondok, walaupun 8, tapi pada ke-12 baru habis. Tambah-tambah kalau 20 sambung dengan sok. Ya, patutnya kita cari hak 8 balik pi Aiman. 8 balik Aiman. Mau tidak pun jeli. Witir ke mana? Apa ke mana? Muslimin yang dirahmati Allah. Pasal tak ada nak cerita lagi. Qiyamul lail, niatlah qiyamul lail. Nak cerita macam mana witir. Ada orang tanya saya witir. Sebut dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, juga disebut dalam syarah Imam Syafi'i yang bermazhab Syafi'i, Idris Al-Marbawi,
Jilid kedua Bahrul Mazi witir. Siapa yang dah buat? Lah ni kita tengok dulu. Nak buat witir. Kalau ni duk jadi masalah buat witir balik nak kena buat pula ke apa semua. Ingat hadis Nabi SAW sebut tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tak ada. Siapa buat jadi bid'ah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Cuma okey, faham macam ni dulu. Tu saya kata kena ada sifat tasawuf, rasa diri dan sebagainya. Jangan tiru orang, jangan ikut orang. Lah ni. Nak bangkit tak malam ni? Nak bangkit tak? Tahajud. Nak bangkit tak? Qiyamul lail. Nak tak payah buat Tapi dah teradap dengan kita, mau habis tarawih ya witir. Mau habis tarawih ya witir. Tak lagi nak bangkit pula. Tu nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Okey. Kalau kita tak yakin untuk bangun untuk witir qiyamul lail, saya heran juga dia kata saya tak yakinlah nak bangun. Abang bangkit sok tak? Bangkit? Awak tak buat waktu sok. Sok tu apa? Sok tak tahu pula dah. Sahur. Okey. Okey baik. Boleh postpone dulu. Kalau nak buat pun buat 2, satu lagi taruh. 2 tu apa dia? Witir adalah yang pertama ganjil dan dia adalah penutup segala solat sunat. Maksudnya dia kena duduk ujung. Kalau kita buat awal, orang yang buat awal ni yang pertama kerana dia takut tak terbangun. Tu sebab dia tutup siap-siap tarawih tu tadi. Tarawih tu saja bukan tarawih, kena faham yang Nabi buat tadi. Nabi buat witir dalam Ramadan, setelah tarawih Nabi buat pula 2 tahajud, 2 yang ni menghimpunkan semua. Kita buat tarawih buat tutup dengan witir. Okey. Kalau kita tak yakin bangun, cukuplah sekadar kita qama Ramadan. Kita hidupkan malam Ramadan dengan kita buat tarawih, kita tutup, tiba-tiba malam tu jaga. Kena tahu persepsi kita antara nak bangkit ke tak bangkit. Kalau tak bangkit lagi, tak tahu kata nak bangkit, buat siap-siap. Kalau tahu kata nak bangkit, tak payah buat. Habis orang buat 20, balik. Tak ada apa. Tak ada masalah. Jangan teradat sangat. Okey. Kita buat 20, kita buat witir. Tiba-tiba malam tu teringin nak qiyamul lail lagi, ataupun dia jaga dan tak boleh tidur. Dia nak buat lagi. Macam mana nak buat? Dah kata tak boleh buat witir 2 kali. Macam ni. Kata Imam An-Nawawi, antara mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi mazhab Syafi'i, dia kata macam ni. Bangkit buat 1 rakaat. Tadi kita buat 3 dah kan? Bangkit buat 1 lagi rakaat, mencukupkan ia menjadi 4. Yang tadi tukar jadi sunat mutlak, sunat biasa. Cukuplah. Lepas tu buatlah qiyamul lail, taubat apa semua bala. Kat nak masuk subuh apa dah bangkit esok, buatlah witir balik 3. Faham tak lagi? Ada satu ulama kata batalkan yang pertama, buat yang baru. Rasa rugilah. Kalau saya rasa rugi. Buat macam ni yang Imam Nawawi kata, iaitu buat 1 rakaat, sembahyang 1 rakaat saja, ke sembahyang sunat 1 rakaat kepada Allah Taala. Sebab apa? Nak menghimpunkan dengan 1 hak tadi yang kita buat di masjid tu, menjadikan dia 4. Witir dia kena ganjil, cukup jadi 4. Lepas tu buatlah sunat tahajud apa semua. Habis nak tutup baru buat witir balik. Faham dah lagi? Saya lagi tanya awak pula. Dah kata tahun ni tanya, tahun depan puasa tanya awak lagi. dia memang penyakit macam tu. Kita pun kadang-kadang lupa juga. Macam niat mayang raya, tiap-tiap tahun kan duk peringat tu. Tu pun lupa takbir dah. Berapa tu 7 kali ke 5 tu. Pipi terus baca Fatihah. Sah dah. Sah. Jadi mayang. Muslimin dirahmati Allah. Jangan mayang jenazah campur mayang raya, ya tak boleh. Sebab tak ada fi'li yang sama. Takbir tu betul lah. Cuma yang ni 7, sebab yang tu 4. Sebab tu mayang jenazah abang weh, dah jadi jenazah pula ke? Angkat tu sama lah. Pasal apa mayang raya kena rokok, tu mayang raya abang weh. Muslimin dirahmati Allah. Okey, dekat tu saja tuan-tuan, perempuan. Ada masa lah kalau ada masa. Nanti kita akan masuk dalam bab amalan mengangkat darjat. Saya sebenarnya lebih tumpu yang ni, tapi kerana teringat kata hak ni tak perhabis, saya perhabiskan hak ni dulu. Baik. 11 ubat hati. Macam mana kita nak ubat hati kita? Perhabiskan ni. Yang ni disebut oleh guru kami Syekh Aminuddin Abdul Rahim.
dan juga sahabat saya. Yang pertama, cara ubat hati kita. Ubat hati, tasawuf diri. Yang pertama, bergaullah dengan ulama yang soleh. Ulama ni banyak, tuan-tuan. Ulama ni orang alim bab hal agama, tapi kadang-kadang nampak pun nak menyimpang pun ada. Saya tak mau ceritalah tu, sebab ulama terbagi pada 3, kata ulama. Yang kedua, ubat hati, diam. Tengok lalu kot Facebook, jangan duk komen. Langkawi sana sini yang saya left group masa itu, ditangin. Ramai sungguh mufti dalam tu, ramai sungguh doktor, ramai sungguh pakar undang-undang pun ramai dalam tu. Dia bunyi juga macam mana kan. Ubat hati, diam. Tu ubat hati kita. Mau kalau kita bunyi juga, dia mula merengkeh. Yang ketiga, selalu membaca Al-Quran dan tafsirnya. Baca Quran saja ramai baca Quran. Tafsir ada baca. Berapa kali khatam tafsir? Ada khatam hampir tiap-tiap tahun, khatam Quran, tadarus. Tafsir ada. Apa ada? Tafsir dia kena ambil tafsir. Kita bukan boleh faham-faham sendiri dah. Hang Arab sendiri pun tafsir tak kena. Hang faham macam mana? Allah pada alal arsy istawa. Allah ada di langit ah. Dah, hang kena baca tafsir, jangan baca terjemah. Allah tu apa dia? Allah tu maksudnya menguasai, bukan di atas. Kalau baca terjemah, lingkup. Keempat, mengosongkan perut, ubat hati. Ni Allah ni, tu ubat hati. Nak bagi ubat hati, penyakit dengki, penyakit apa, banyakkan berpuasa. Dan makan waktu berbuka jangan berlebih-lebihan. Kalau makan berlebihan balik, jadi asai. Dia jadi asai tu, sampai raya, dia jadi asai. Itu sebab di antara doa Jibril dengan Nabi SAW, di antaranya masuk Ramadan sampai keluar sama saja, laknat orang macam ni. Amin kata, Nabi kata amin ketika nak naik atas mimbar. Wahai Rasulullah, hang amin apa aku baca? Antara dia orang yang masuk Ramadan tak berubah, macam mana awal macam itulah hujung. Sebab apa? Dia tak melatih diri dia untuk menjadi orang yang berubat hati. Hati dia dah bersih. Yang kelima, carilah makanan yang halal. Halalan thayyibah. Kena ada sifat sebagai seorang muslim. Yang keenam, solat tahajud dan qiyamul lail yang kita duk bincang tadi, ubat hati ni. Yang ketujuh, berdoa ketika sahur. Apa dia doa dia? Doa minta Allah ampunkan dosa kita, minta ampunkan dosa dua ibu bapa kita, guru-guru kita, minta dipermudahkan kehidupan kita, minta kita mudah di alam barzah, minta mudah di alam mahsyar. Paling senang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tu paling mudah lah. Dah tak ada nak baca apa. Ada amalan dalam kitab ni pada. Memperbanyakkan istighfar yang ke-8. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pegang tasbih, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun buat dengan jari. Nampak apa pun astaghfirullah. Tengok pokok. Sambil nampak pokok, astaghfirullah. Banyak mana pokok yang kita lalu tadi, amalan beda kita. Sebenarnya apa yang ada atas muka bumi ni adalah gerakkan hati kita. Turun tangga, naik tangga, astaghfirullah, astaghfirullah. Naik tangga, astaghfirullah, astaghfirullah. Tiba-tiba mai rasa dengki kat orang, amboi dia beli kereta baru pula dah, beza lah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang ke-9, banyak mengingati mati. Pi ke kubur. Dah pi ke kubur, dia kata kuburiyun pula dah. Lalu kok kubur kerak, pi tengok kubur, agak-agak nak bagi kerak sikit, beli batu nisan siap-siap tak depan rumah. Dah tak melawak buh nama kita, cuma tak ada tarikh lagi lah, tak depan rumah. Saya pernah beli dulu batu nisan tak depan kelas budak-budak, tapi terus ngaji. Dah ada orang tempah kan, apa dah kedar ada orang buat. Saya tahulah, saya tolong kawan-kawan lah, sebab mereka tak biasa buat, tak apa, saya tolong pergi tempah siap, letaklah atas depan. Budak-budak tak berani masuk, tengok ada batu nisan tu. Lama lah, cerita lama masa duduk taman belian. Yang ke-10, menziarahi kubur sambil mengambil pengajaran. Tu sebab saya kata tadi, perempuan pasal apa tak digalakkan pi. Tahu lagi jawapan dia? Pasal kita tak ingat ke mati, teringat nak tambah lagi tu ada. Pada segok loh. Dengan wangi dalam duk turun
Buat turun mayat ni, duk ambil ibrah pada ni, ambil pengajaran kematian. Siapa pula pakai amemi ni? Minyak wangi amemi dulu kan. Bau wangi pula hilang. Hak nak ingat mati tu sebab antara perempuan. Yang ke-11, menyaksikan orang yang sedang nazak sakaratul maut. Dengar kata kau tu sakit tu dah, pi tengok tu. Pi ke telinga dia, la ilaha illallah. Jangan pi jerkah-jerkah. Cabut sebut. Itulah nama dia talqin. Orang kita dia salah tempat, tapi tak apalah, janji orang faham. Talqin tu bila? Ketika nazak sakaratul maut disebut di telinga. Tu nama dia talqin. Yang membaca atas kubur tu nama dia taswib. Kita kata di situ pula talqin. Talqin tu ketika hidup. Ya jugalah. Talqin hak duduk hidup tu. Hak duk tanggung ada, hak duk ni ada, hak kira apa ada. 8 kaki, 8. Hak dia nak pi tu tu. Dalam duk pi duk urus mayat pun kaki toto tu. Dia duk kira habis. Dengar tu apa dia tu imam baca talqin. Kubur, azab kubur itu benar. Neraka itu benar. Soal mungkar dan nakir itu benar. Dengar kata hak nak pi toto dan dah hilang. Astaghfirullah tu kata kena ada talqin. Sebab apa? Pengajaran bagi hak hidup. So jangan duk baca talqin ngang. Nah, hak duk ada duk kai duk garu pa pun tak dapat. Pengajaran bagi ketika peristiwa kematian saudara kita, memberi ilmu pada kita. Tu sebab disuruh baca talqin. Dengar talqin Allah. Apabila datang kepada kamu 2 orang malaikat, janganlah kamu gentar dan janganlah kamu takut, kerana mereka itu adalah manusia, makhluk seperti mana kamu juga. Apabila ditanya kepada kamu, siapa Tuhan kamu? Padahal kejut tu ya. Satu. Ingat tuan-tuan, soal kubur ni ada kata 3 hari saja. Kalau nampak fasik dia pergi 7 hari. Tu yang kata 3 hari kena buat khul. Sebab nak memudahkan jawapan tu. Ni ulama bincang dah. Sebab apa buat 7 hari? Kalau dia fasik, dia teruk 7 hari soalan kubur dia. Sebab tu kita kena buat tahlil 7 hari. Sebab apa? Memudahkan soal kubur. Pasal apa hampir pi 40? Teruk sangatlah dulu dunia. Habis ayam orang dia sapu. Habis nak darah orang, habis mau dia mengurat. Padahal dah sampai 40 hari. Faham ke tak? Mau kalau tak baca takwil haram sudah. Dah ni bidah. Muslimin yang dirahmati Allah. Takat tu saja tuan-tuan. Tanpa minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara, insya-Allah kita jumpa lagi kalau dipanggil, kalau dijemput. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.